Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton Kasih Talk yang budiman sekalian. Kembali kita bersiaran selama 1 jam pada malam ini untuk membincangkan topik yang sangat menarik dan mungkin boleh membantu penonton-penonton di luar sana tentang anak-anak istimewa, anak-anak syurga atau ada yang sebut orang kelainan kurang upaya. Okay, dalam akademik kita istilahkan dengan anak berkeperluan khas. Kerana terma ini lebih tepat menggambarkan tentang anak-anak ini. Jadi kita nak cuba rungkaikan apakah maksud label-label ini untuk anak-anak ini. Malam ni kita akan membincangkan berkenaan dengan strategi keibubapaan untuk anak-anak berkeperluan khas. Mungkin ada penonton yang tertanya-tanya kenapa perlu mengetahui tentang strategi keibubapaan, terutama untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas. Jadi izinkan saya untuk membawa anda selama sejam hari ini untuk menyelami persoalan-persoalan yang mungkin tabu untuk dibincangkan bersama keluarga atau kawan rapat atau rakan sekerja. Jadi kita akan cuba menjawab dan mengupas isu-isu berkaitan dengan keibubapaan, terutamanya dalam konsep ataupun dalam premis anak-anak berkeperluan khas, okay, atau parenting of special needs children ini. Okay, silakan. Ya, dengan episod Kasih Talk malam ini berkaitan dengan anak-anak berkeperluan khas. Terus tajuk ni dengan saya kerana untuk pengetahuan penonton, saya juga adalah ibu kepada 3 anak lelaki berkeperluan khas yang sudah meningkat remaja. Jadi saya sangat faham apa yang berlaku ya. Jadi sebagai seorang pendidik, ahli akademik dan juga seorang ibu kepada special needs children ni, saya terpanggil untuk mengenetengahkan episod ini kerana saya lihat ramai ibu bapa yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas ini, yang saya rasa kebanyakannya clueless. Saya pun pernah lah jadi begitu ya, atau tak punya kesedaran, tak tahu nak rujuk kepada siapa. Jadi selalu yang terjadi ialah apabila ibu bapa dapat mengenal pasti ciri-ciri keperluan anak-anak ini, maka mereka tidak dapat diurus selia dengan sebaik mungkin kerana kekurangan ilmu iaitu knowledge, kesedaran iaitu awareness dan juga sokongan iaitu support. So ditambah pula dikelilingi dengan ahli keluarga yang tak boleh nak menerima keadaan anak-anak istimewa kita tu, kadang-kadang kawan-kawan, kadang-kadang jiran-jiran. Tetapi selalunya yang menyebabkan ia lebih sukar ialah rejection ataupun ketidakpenerimaan ini datangnya daripada ahli keluarga yang rapat dengan kita lah ya. Jadi sudahlah tak memahami ya, jadi tak membantu pula, lepas tu mengeruhkan lagi dan menambahkan lagi kesusahan hati ibu bapa
anak-anak istimewa yang berkeperluan khas ni ya. Jadi ibu bapa yang masih live in denial, kebanyakanlah saya rasa ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas, mereka live in denial kerana mereka tak boleh terima hakikat keadaan anak mereka yang Tuhan dah tetapkan ya, dan mengakibatkan silap urus serta memberi kesan psikologi jangka masa panjang kepada anak-anak ni. Jadi ada yang rasa label seperti OKU kepada anak-anak mereka umpama mencala nasab keturunan. Jadi itu benda tu kita tak boleh nak deny lah, kita tak boleh nafikan benda tu memang berlaku ya. Jadi di Malaysia statistik menunjukkan bilangan anak-anak yang berkeperluan khas yang mendaftar di bawah KPM adalah seramai 93,951 pada tahun 2020 yang datang daripada 3 kategori aliran pendidikan khas, iaitu SPK, PPKI dan PPIAP. PPIAP ni maksudnya pendidikan inklusif arus perdana. Dia masuk separuh di aliran pendidikan khas dan ada yang dibenarkan meneruskan dalam aliran perdana ya. Jadi ini menunjukkan peningkatan daripada jumlah 88,419 pada tahun 2019. Jadi trend peningkatan dalam bidang pendidikan berkeperluan khas menunjukkan perlunya satu sistem equilibrium yang mantap pada peringkat akar bagi memastikan aspirasi pendidikan inklusif dapat dicapai. Jadi oleh yang demikian, saya menjemput dua speaker yang tak asing dalam bidang berkeperluan khas atau special needs dalam episod kali ini untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan tips untuk semua ibu bapa, keluarga atau guru-guru dengan harapan ianya dapat mendidik dan memberi kesedaran masyarakat kepada mereka yang terlibat dengan anak-anak ini. Jadi saya perkenalkan speaker pertama saya, Dr. Shailati, Urumugam daripada Special Needs Education Teacher Kementerian Pendidikan Malaysia. Izinkan saya terangkan sedikit tentang profil beliau ya. Jadi seorang guru pendidikan khas, beliau adalah seorang guru pendidikan khas yang berpengalaman selama 13 tahun bekerja di pelbagai sekolah kebangsaan di Malaysia dan penyokong ibu bapa. Beliau juga adalah penasihat untuk kumpulan sokongan keluarga kebangsaan untuk kanak-kanak dan orang yang mempunyai keperluan khas. Beliau juga memegang ijazah Dr. Falsafah Pendidikan Khas Awal Kanak-kanak dari Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2020. Beliau mempunyai minat dan semangat yang sangat besar untuk kanak-kanak dan hak pendidikan mereka dan menyokong untuk pendidikan inklusif. Beliau ni sangat sangat berbakat ya, kerana beliau juga turut membangunkan alat saringan SIMBES untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku gejala kepada gangguan sebagai kajian penyelidikan PhD bekerjasama dengan Pusat Penyelidikan Pembangunan Kanak-kanak Kebangsaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi alat penyelidikan beliau bertujuan untuk menyokong guru arus perdana pendidikan awal kanak-kanak, pentadbir sekolah dan ibu bapa untuk mengenal pasti awal dan juga campur tangan tingkah laku dalam persekitaran arus perdana. Kini beliau berkhidmat sebagai guru pendidikan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Wahab, Sungai Siput ya. Jadi Dr. Shai, kita sebagai beliau juga turut menerima anugerah Pengubah Dunia Senior oleh Persatuan Jaringan Pendidikan Khas dan juga kemasukan pada 3 November pada 2020 ya. Jadi akhir sekali beliau turut tersenarai sebagai top 15 finalis anugerah Cikgu Kickstart 2021 tahun ni ya. Jadi wah, begitu hebat orangnya. So selamat datang Dr. Shai. Okey. Jadi untuk meneruskan kita punya talk show, saya nak perkenalkan pula pada speaker nombor 2. Beliau ni saya pilih kerana orangnya sangat interesting. Selalunya kita lihat ibu, tapi ini seorang bapa. Okay. Jadi beliau seorang bapa kepada khas dan seorang autism. Beliau adalah Cik Azman Mustafa,
berusia 45 tahun, berasal dari Sarawak dan menetap di Putrajaya. Beliau dikurniakan dengan 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Nanti kita akan dengar ya perkongsian beliau tentang anak beliau. Seorang graduan dalam 2 diploma ya. Mula-mula beliau ambil diploma civil engineering pada tahun 2005 dan yang terbaru diploma in learning management disorders and child psychology pada 2018. Beliau juga aktif satuan NGO di Kuching, Sarawak, iaitu Persatuan Pembimbing Kuching Autism Sarawak, dikenali sebagai PECA, dan beliau adalah seorang pengerusi. Jadi beliau juga turut aktif dalam bidang autism sejak 2016 sehinggalah sekarang, dan beliau berharap dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa betapa pentingnya terapi di rumah. Sangat penting ya untuk anak-anak berkeperluan khas. Beliau gigih dan giat memberi ceramah di sekolah-sekolah, tadika, PDK dan pusat terapi. Beliau juga turut membuat webinar sejak bermulanya PKP ya. Jadi Encik Azman juga turut menulis 4 e-book dan beberapa video berkaitan dengan keibubapaan. Okey. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada panel speakers kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya nak ajukan soalan saya kepada Dr. Syai ya. Okey. Jadi Dr. Syai, bagaimana ibu bapa boleh mengenal pasti bahawa anak mereka merupakan anak-anak berkeperluan khas, dan apakah langkah-langkah awal yang boleh mereka ambil? Ya, silakan Dr. Syai. Okey, terima kasih Cik Lily di atas introduction yang sangat generous tu tadi. Tak adalah hebat sangat, saya pun masih banyak lagi nak belajar dalam bidang pendidikan khas. So, thank you for soalan yang telah ditanya, bagaimana kita nak kenal pasti ya. Benda tu satu I take it as something very important. Sebelum kita nak jumpa doktor, anak ni berada dengan kita di rumah dan ibu bapa lah yang akan nampak simptom-simptom tu. So macam mana kita nak kenal pasti? Okay, I term it as self-educate. Educate diri kita, timba pengetahuan, cari pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak ataupun milestone perkembangan kanak-kanak, which means child growth and development. Okay. So di mana kenapa kita perlu tahu ilmu tentang perkembangan kanak-kanak? Supaya kita tahu yang mana satu typical, perkembangan typical dan yang mana satu sebaliknya. Kalau tak kita akan confuse. Okey, kita akan rasa macam perlakuan ini ataupun perkembangan ini macam biasa saja. Anak normal pun buat. Kenapa pula dikatakan anak saya ni bersimptom dan sebagainya? So untuk itu yang saya cakap tadi, kita kena tahu milestone perkembangan kanak-kanak. So apabila ibu bapa yang akan berada bersama anak untuk masa yang lebih lama, okey, kita dulu, kemudian barulah cikgu, barulah orang-orang lain daripada sekitaran je. Jadi bila ibu bapa, kita sebagai ibu bapa nampak ada simptom-simptom, di sinilah kita kena rujuk. Kalau kita rasa sangsi, kita rasa we are confused, okey, betul ke ni keperluan khas atau tidak, di sinilah kita kena rujuk milestone perkembangan kanak-kanak itu. Dan milestone perkembangan kanak-kanak ni pun dalam dunia digital sekarang, kita tekan je Google memang akan keluar daripada pelbagai universiti, daripada macam-macam, even locally pun kita ada milestone perkembangan kanak-kanak, right? So kita boleh rujuk, and secara ringkas ya, ada 4 domain perkembangan kanak-kanak yang sangat utama yang menyumbang kepada child growth ni. That is perkembangan fizikal, bahasa dan komunikasi, perkembangan kognitif dan juga perkembangan social emotion, okay, socio emosi. So jika ibu bapa ada pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak ini, contohnya okay, usia seawal 6 bulan saja kita dah boleh perasan simptom-simptom ini. Tak payahlah nak tunggu sampai 3-4 bulan. Itu bagi ibu bapa yang sudah ada pendedahan pengetahuan tentang milestone. That's why I say the first thing that you need to do, dah tahu nak jadi parent, sekarang ini
dah banyak sangat anak-anak keperluan khas, and contohnya yang di bawah kategori learning difficulties ni susah kita nak detect masa dia baru lahir. Okay, dia akan ambil masa. Jadi bila kita ada pengetahuan dalam perkembangan kanak-kanak, so seawal 6 bulan pun kita dah boleh perasan simptom-simptom kelewatan perkembangan. Okey, saya bagi beberapa contoh ya. Ada masa lagi ya Puan Lily? Saya bagi beberapa contoh supaya ibu bapa faham apa saya maksudkan. Okay, let us see face recognition. Okay, face recognition sesuatu yang something very basic pada infant. Okay, kalau kita rujuk kepada milestone perkembangan kanak-kanak sensory dan perceptual. Sensory perceptual ini adalah di bawah domain perkembangan fizikal. Okay, so by 3 months infant ataupun bayi yang baru lahir ni dah boleh kenal muka ibu dengan jelas, juga melalui suara dan juga muka. And by 6 months dia dah boleh kenal di environment dia mana muka-muka individu orang dewasa yang jarang-jarang dia jumpa, jarang datang ke rumah. Dia dah boleh tahu, by 6 months dia dah boleh tahu mana face yang familiar, mana individu muka-muka individu yang tidak familiar, yang tidak selalu dia jumpa. So that's why kita sering lihat ya, bayi berumur 6 bulan dan ke atas ni akan menangis bila ada orang yang unfamiliar ni dukung dia. Bila ada je orang yang unfamiliar dukung dia, mungkin mula-mula tu dia akan pergilah. Lepas tu dia akan turn dan tengok muka siapa yang carry dia ni. Lepas tu dia akan cari muka yang familiar di sekeliling dia. Bila nampak muka ibu, dia akan mula nangis. Dia akan mula nangis dan capai untuk pergi kepada ibu dia. So, tetapi di sini there's a cue there. Tetapi jika bayi kita tidak menunjukkan apa-apa reaksi bila orang asing dukung, that means ada orang dukung, orang tu tak pernah dia jumpa, terus dukung dia pun diam. Kebanyakan daripada kita akan berpendapat, sometimes parents will be very proud. Oh, anak saya ini peramah, anak saya ini very friendly. Dia akan pergi kepada semua orang. Tetapi, saya tak kata yang itu confirm lewat ya. Tetapi, that can be satu symptom yang anak kita mungkin ada kelewatan perkembangan. One symptom. Secondly, tracing skills, moving head and eyes to follow object. Dalam lebih kurang 3 bulan bila ibu berjalan, anak tengah baring ataupun menyarap dan sebagainya, ibu berjalan di dalam mami dia just walk about, dia akan terus turn the head and look towards where the mummy is going. Satu lagi, objek-objek yang ada yang berwarna-warni, bila kita tunjuk macam ni dia akan ikut. That is moving head and eyes. Itu satu perkembangan tipikal. Kita kena uji anak kita boleh atau tidak. And then another thing is language, which is very important. Satu indikator yang besar yang mungkin anak kita ada kelewatan perkembangan. So kita kena keep track dengan language milestone. Bahasa dan komunikasi anak bermula sejak lahir. That is basically baby ni boleh respon kepada human speech. Human speech tu kita bercakap lah, tak kisahlah bahasa apa. Bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, apa saja bahasa. Walaupun dia tak faham, tapi dia boleh respon kepada nada ataupun perkataan-perkataan the human speech. The phonological aspect of the language, itu yang maksudnya bunyi bahasa-bahasa tersebut. And by end of 3 months ni, baby selalunya dah boleh enjoy main. Dan dia juga boleh respon pada suara ibu bila ibu bercakap dengan baby. 3 bulan ya bercakap dengan baby. Baby boleh bagi respon. Dia akan bagi bunyi. Seolah-olah dia menyahut apa yang ibu dia cakap. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan ibu. That is one indicator that anak ini mempunyai perkembangan yang tipikal. And by 1 tahun ya, bayi dah boleh sebut dada, mama. Kemudian boleh juga buat reaksi seperti oh bila ada barang jatuh, sounds like that. And dia juga boleh ajuk perkataan orang dewasa walaupun tak sempurna dia punya bunyi dia boleh ajuk. So these are some of the
typical development yang kita boleh observe pada bayi kita, and based on that kita boleh differentiate. Okay, mana satu typical, mana satu sebaliknya. Okay, that's why ya, jika itu yang saya maksudkan, pemantauan perkembangan anak ini perlu dilakukan sejak lahir. Ini tidak bermakna saya suruh ibu bapa set dengan main anak saya ni keperluan khas ke tak, keperluan khas ke tak. Bukan, itu bukan maksud saya. But what I'm trying to say is it's better to take precaution, right? So kalau tak pandai, katalah tak pandai nak cari milestone ni semua, susah nak cari, tak tahu mana nak cari, senang saja, tak payah cari mana-mana, ada MCAT. Ni saya siap-siap bawa, ni anak saya punya warna biru sebab dia budak lelaki lah, kalau warna merah budak perempuan. So dalam buku MCAT ni, kalau tuan-puan buka muka surat kandungan, cuba tengok lawatan ke klinik. Bermula daripada muka surat 37 sampailah muka surat 83, inilah ada rekod perkembangan kanak-kanak. Tak tahu, rujuk saja rekod itu. Kalau ada antara kita memang tak bawa anak pergi klinik kesihatan sampai umur 6 tahun kan, tapi tak payahlah tunggu sampai umur 6 tahun. 2 tahun pun guna MCAT dah tahu anak kita ni lewat ke atau on the dot, okay, milestone dia. Okay, tak nak juga guna, okay, buku ni tak nak, okay, ada lagi free tool, contohnya ATAC. ATAC tu apa? Autism Treatment Evaluation Checklist. Okay, it's a free tool, digital tool, and auto generating results. Okay, auto generating results. So saya suka ATAC ni sebab apa? Dia tak bagi tahu diagnosis. Okay, diagnosis ni perubatan saja boleh buat, klinik saja boleh buat, doktor clinician saja boleh buat. Dia hanya bagi tahu simptom atau tidak simptom. Dan satu lagi, senarai semak perkembangan bayi yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah bahagian pendidikan khas. So kita ada banyak option ya, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, dan di era digital ni petik saja macam-macam kita boleh dapat. Jadi nasihat saya untuk soalan ini, jangan leka, jangan terlepas, jangan kita, sebab kita tak alert, kita terlepas indikator-indikator dan simptom-simptom tersebut. Okay. Saya ucapkan kepada Dr. Syai atas penerangan yang begitu panjang dan jelas berkenaan dengan langkah-langkah awal ya. Jadi ingat ya ibu bapa, maksudnya kena ingat milestone ya. Jadi kena ambil tahu tentang milestone dan boleh cari instrumen-instrumen untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kondisi ataupun simptom-simptom ciri-ciri anak-anak berkeperluan khas ni ya. Boleh ada banyak di dalam online juga ya. Jadi boleh ikutlah saranan yang diberikan oleh Dr. Syai tadi ya. Jadi saya boleh relate lah dengan apa penerangan yang diberikan oleh Dr. Syai tadi, sebab semasa anak saya kecil pun bawa pergi ke pediatrician dan pediatrician tak pernah cakap atau komen apa-apa, jadi kita percaya dekat pediatrician tu. Jadi kesilapan saya di situ. Tapi I think deep down insting saya kuat mengatakan anak saya agak different. Dia macam dia punya tu ada yang cepat, ada yang tapi lain lah. Saya tahu yang ada kelainan di situ. Jadi saya decide untuk hubungi seorang pakar, psikologis di sebuah pusat learning difficulty di tempat saya. Masa tu saya bekerja di Muazzam Shah dan saya terpaksa berulang di Seremban sebab Muazzam Shah tu agak remote jugalah ya kawasannya. Jadi saya berulang alik selama setiap minggu, okey, setiap minggu selama 1 tahun, okey, untuk attend session yang diberikan oleh learning specialist ni ya, difficulty specialist. Jadi saya nak beralih kepada soalan nombor 2, okey, iaitu speaker kepada nombor 2. Ya, Cik Azman bersedia ya. Jadi sebagai seorang bapa, boleh kongsikan tak pengalaman anda sendiri, bagaimana anda mula menyedari keadaan anak dan macam mana penerimaan Cik Azman bila mengetahui tentang keadaan anak ya, yang beliau ni seorang berkeperluan khas. Jadi apa tindakan yang telah Cik Azman ambil untuk menerima dalam proses penerimaan ya, sebab saya rasa penerimaan ni antara langkah pertama yang paling penting tapi paling susah nak buat. Ya, paling susah nak buat. Okey, silakan. Kepada Puan Mimin. Assalamualaikum.
Kalau saya nak cerita ni semua ni 3 jam tak habis. Tapi saya rasa saya mesti shorten kan, supaya saya supaya kita boleh buat dalam masa yang telah ditetapkan. Okay, this is a very good question. Okay, masa anak saya sebenarnya bila dia dah lahir around 1 year old, okay, around 1 year old, dia tak senyum. Okay, itu salah satu tanda autistik. Okay, dia tak senyum, dia tak ketawa. Kita buat baby face, kita buat macam-macam muka pelik-pelik kat dia, dia tak senyum. Okay, itu baru 1 tahun. So masa tu saya dah rasa pelik. Okay, saya dah rasa pelik, saya tengok macam tak normal, tapi saya biar. Okay, biar. Okay, that is my mistake, biar. Tapi masa tu saya belum sedar lagi. So bila masuk dia 2 tahun, dia masih lagi tak bercakap, not even a word. Okay, so masa kami dah pindah ke luar negara, iaitu Perancis, sebab wife bekerja di embassy, keadaan anak saya Arif pada masa tu 3 tahun lebih semakin teruk. Okay, bila saya memanggil dia, walaupun di sebelah kepala dia, saya panggil sebelah kepala dia, dia tak toleh. Walaupun saya panggil Arif, masa tu dia hanya boleh sebut susu saja. Okay, masa tu wife saya kata Arif ni ada problem. Saya marah. Saya marah pada isteri saya. Kenapa awak cakap macam tu? As a husband, okay, kalau siapa-siapa yang tengok sekarang ni, saya kalau boleh suami dengar, as a husband, ego tinggi. As a husband, tak nak terima, denial, ego. Itu 3 ni, okay, ego, denial lah. Okay, ego, denial biasanya pada husband, bukan pada mak. Mak segelintir saja. Okay, sebab mak ni dia orang punya naluri ni sangat kuat dan harus dipercayai, jangan ada doubt untuk naluri mak ni, insting-insting mak ni. Okay, I believe Dr. Shai and Puan Lilis pun sama, ada naluri tu. Okay, tetapi husband tak boleh tengok sebab kita tak melahirkan anak. Okay, so bila anak saya dah makin teruk, okay, saya cakap dengan wife saya, tunggu setahun lagi, which is tunggu masa dia sampai umur 4 tahun lah. Okay, so keadaan makin lagi teruk sebab dia tantrum. Dia tantrum bila-bila masa saja, saya tak tahu. Okay, masa makan dia boleh tantrum, mandi boleh tantrum, masa duduk dalam kereta boleh tantrum. Kita orang tak tahu, sebelum tidur pun tantrum. Asyik nak tantrum saja, tapi kita tak tahu apa dia nak. Okay, sebab dia tak bercakap. So masa itulah saya kata, saya masih ingat lagi ayat ni, dia cakap, this is it, you are going to see doctor. Saya masih ingat lagi dia cakap macam tu. Saya pun ikut je. Tapi hati saya masa tu masih tak boleh terima. Okay, sebab apa? Dia macam ni, sebagai seorang lelaki, saya tahu dia ada masalah, tapi saya tak boleh accept. Maknanya jahil. Kita ignorant. Okay, so pergi juga jumpa doktor. Bila jumpa doktor, jumpa ke pediatrician, okay, dah cek. So kami dirujuk kepada clinical child psychologist. Okay, dengar untuk evaluate anak, please refer to clinical child psychologist compared to pediatrician. Pediatrician dengan clinical psychologist berbeza. Okay, clinical psychologist dia based on mental and physical. Pediatrician ni more tu macam ubat-ubat. Anak sakit perut ke, sakit tangan, pening kepala, vaccination, itu pediatrician. So biasanya kalau tak nak jumpa pediatrician pun tak mengapa, boleh jumpa dengan clinical psychologist, no problem, save your time. Okay, save your time, go to private kalau mampu. So bila clinical psychologist kata I want to report, what's the result, tak sampai sejam anak dia clinical psychologist tu cakap anak saya autism. Okay, untuk viewers yang sekarang ni tengok, kalau dah ada problem, jangan tunggu lagi, jangan fikir banyak, terus bawa terapi. Jangan tunggu lagi. Tak kisah berapa umur, jangan tunggu lagi. Tunggu tahun depan lah, tak apalah dia lagi kecil. Jangan. Please, don't. Walaupun umur anak 2 tahun. Because masa tu anak kita dalam golden age. Sebab dalam golden age anak kita itulah paling sesuai untuk melatih anak, sebab anak boleh adapt dengan cepat.
Kalau lepas golden age, kita kurang buat apa-apa, susah nanti. So dalam masa itulah kita pun melatih hantar ke speech therapist selama 1 tahun. Okey. Sebelum membawa anak saya ke terapi untuk hari pertama, seminggu sebelum tu, bila saya balik rumah, dah dapat surat, dah dapat diagnose, ini saya terus terang saya cakap, saya tumbuk meja. Saya tumbuk meja sebab saya marah. Bukan saya marah anak saya autism, saya marah pada diri saya. Sebab saya masa tu in denial. Saya dah membuang masa. I've wasted my time being in denial for 1.5 years. I could have done better before that. So I tumbuk meja. And that time, from that moment, every time I bring my son to therapy, I always carry him. Dia malas, dia nak jalan. Dia pun tak suka pergi terapi. I always tell him, Arif, please forgive me. I'll do my best to make you talk. Dan saya percaya ramai parents tak ada minta maaf dengan anak. Anak saya tak faham, tapi saya minta maaf. Tahu tak, kalau kita minta maaf pada anak, kita rasa lega. Lega tu ada. Okay? So saya sangat menyesal dengan sikap saya dulu semasa saya in denial. Saya sangat menyesal. So alhamdulillah saya sampai sekarang saya memang all out lah melatih anak saya. Okay? So for the first 2 years you have to sacrifice. First 2 years. Jangan 1 month, jangan 2 months or 3 months, 6 months. Macam Lilis tadi kata 1 tahun kan, ulang balik kan. Macam tu kan. So sacrifice is very important. So kita mesti sacrifice for 2 years or 3 years. Believe me, trust me, selepas tu the result will come. You akan rasa macam mana? Kita rasa puas hati tau. Walaupun anak kita masih memerlukan didikan sampai, because melatih anak kita ni there's no ending, dia tak ada expiry date. Okay? Dia tak ada expiry date. Tapi selepas tu kita akan rasa relax sikit. Okay. So that is why saya sangat aktif dalam Facebook especially buat webinar supaya ibu bapa ni sedar yang hidup mereka ni tak boleh sama dengan parents yang ada anak normal yang lain. Our life is different actually. Okay? So bila kita ada anak istimewa ni, tak kisahlah seorang ke, 2 orang ke, 3 orang, 4 orang. 4 orang lah, saya paling banyak saya dengar 4 orang Tak kisah your life will change. Okay, your lifestyle will change. Your mindset must change. Your mindset must change. Kalau your mindset tak change, your children will not go anywhere. Maksud saya bukan go anywhere tu masuk universiti ke, boleh bekerja, bukan maksud saya. Kita fokus pada supaya dia boleh mengurus diri. Itu penting. Kalau anak tak pandai blue fikir ke, tak pandai pakai baju ke, tak pandai basuh ke, itu susah lah. Ini saya cerita pasal kalau anak kita physically fit. Maksudnya dia boleh berjalan, boleh berlari. Saya tak cerita pasal anak kita yang on a wheelchair. On a wheelchair tu lain cerita, tapi percentage kanak-kanak keperluan khas yang ada on the wheelchair ni sangat-sangat nipis, sangat-sangat rendah. Ini cerita pasal anak kita nampak macam normal, berlari sana, berlari sini, semua sana. Tapi kenapa tak boleh latih anak toilet train? Kenapa tak boleh latih anak buat ni? So far dalam masa 5 tahun ni saya confront with parents, sama ada saya pergi rumah mereka ataupun saya buat webinar, saya buat talk. Ada 3 masalah utama untuk anak-anak kita ni. 3 masalah utama ya. 1, language, speech. Language. Okay, language. Bercakap. Okay. Bercakap dengan language lain maksud ya, bahasa lain, cakap lain. Saya cakap speech and language lah. Okay, itu 1. Nombor 2, toilet training. Toilet training and free diaper. Ini masalah besar ni sebenarnya. Ramai sekarang ni parents mempunyai anak-anak umur 7 tahun dah masuk primary school, 10 tahun pun masih pakai diaper. Apatah lagi yang obese, yang gemuk tu. Kalau umur 12 tahun macam mana nak pakai diaper, macam mana nak pakai 2 lapis diaper ke? Okay? So saya selalu kata pada parents yang macam ni, mereka kaya. Mereka kaya sebab apa? Mampu beli diaper. Okay? So saya memang stress pasal ni. Toilet training is very important. Why?
Kenapa kita mesti ajar sekarang? Walaupun umur dia 2 tahun, 3 tahun, ajarlah sekarang sebab selepas tu kita mesti ajar anak kita rasa malu. Rasa malu tu susah nak ajar anak kita ni sebab kadang-kadang anak kita ni tak tahu apa rasa malu tu. So kita tak nak anak kita memegang kemaluan dia semasa dia di sekolah nanti. Banyak dah kes ni. Okey, menunjukkan kemaluannya kepada cikgu-cikgu, kepada rakan-rakan. Dia orang tak malu. Okey, that is why kita mesti ajar mereka toilet train dulu, bawa ajar rasa malu. Okey, so jangan heran kalau anak kita ni ada buat sexual harassment. Sebab apa? Mak bapak tak ajar anak rasa malu. Okey, ramai anak dah umur 7, 8 tahun tapi masih bogel depan mak bapak. Itu silap. Patutnya umur 5 tahun ke atas dah train anak, jangan rasa malu. Okey, itu nombor 2, toilet train. Tadi speech, nombor 2, toilet train. 3, nak latih anak duduk diam ni macam mana? Kenapa penting sangat nak latih anak duduk diam? Supaya mereka boleh buat task. Okey, task 3M lah, especially menulis, mengira, membaca. Okey, so cara ni semua ada. Memang ada cara ni sebenarnya. Dan biasanya saya selalu tengok parents ni, saya tak tahu, tak ada pengalaman. Everybody starts from zero. Everybody start from zero. Kalau nak kita belajar, kita cari ilmu. Ada dua cara cari ilmu. Cara free, cara berbayar. Cara berbayar lah paling bagus. Percaya cakap saya. Cara berbayar paling bagus sebab free to zero. Ilmu cara free ni tak detail. Berbayar ni detail. So please jangan kedekut dengan duit kalau nak cari ilmu. Okay, jangan ketekut, itu saja. So sepanjang saya anak saya terapi 1 tahun, sikit lagi Puan Lilis, sepanjang 1 tahun tu buat terapi 8 kali sebulan selama setahun, anak saya hanya boleh bercakap I want susu selepas 1 tahun. Parents mana tak puas hati 1 tahun tu. So I decided to stop. And that is why from there saya start melatih anak saya di rumah. Betapa pentingnya melatih anak di rumah. Educator, therapist ke, educator ke, cikgu-cikgu ke kat luar tu, they are the second person. The first person is us, parents. Kalau kita tak initiate, macam mana educator, teachers tu nak initiate? Macam mana mereka nak bekerjasama dengan kita? So it's always on us as parents. Kalau kita rajin, cikgu pun rajin. Kalau kita malas, cikgu pun malas. So kesimpulannya, parents ni minta maaf saya cakap, banyak alasan. Suka bagi alasan. Banyak sangat alasan. Saya kerjalah. Okey, kerja. Kita mesti kerja. Kita tetap kerja. Kalau kita tak kerja, kita tak dapat cari duit. Nak bagi makan anak, bagi favorite food anak. Biasanya anak autism ni ada favorite food kan? Kita kena kerja. So kerja tu bukan alasan. Ada juga suri rumah, tak ada masa. Pelik kan? Tak ada suri rumah tapi tak ada masa. Pelik kan? So itu bukan alasan. Tahu tak apa alasannya? Kumpul-kumpul semua alasan ni, letak dalam satu kotak, ada satu word. Malas. So please, parents jangan malas. Itu saja. Don't be lazy. Okay? Kalau boleh, ada rutin. Okay? So itu saja. Kalau saya boleh cerita lebih 3 jam pun tak apa. Tapi saya ada limited time saja. I hope you guys understand lah. Macam tu lah. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Azman atas penerangan yang begitu jujur sekali ya. Jadi saya rasa benda yang diutarakan tadi, ya betul. Sebenarnya memang kenyataannya itulah, dia memang pahit untuk ditelan. Tapi sebagai ibu bapa sangat-sangat penting kita mulakan dengan penerimaan. Dalam pengalaman saya sendiri pun, bila saya kata anak saya sesuatu, bekas suami saya agak upset lah kat situ. Kata macam mana you sebagai ibu boleh fikir buruk pasal anak you macam tu. Tapi sebenarnya it's due to ignorance. Jadi I think we went on a journey of being special need parents ya. So it's actually a learning process. Walaupun you belajar pasal anak you, tapi sebenarnya lebih banyak belajar pasal diri you sendiri sebenarnya ya. Jadi saya nak tambah sikit lah, ada soalan-soalan daripada penonton.
ada yang tanya tapi saya tak ulas panjang just to throw it out, mungkin saya boleh masukkan sikit dalam ulasan saya. Soalan satu ada yang tanya apa beza tantrum dan meltdown. So mungkin nanti admin boleh jawab sikit lah dalam responses dalam chat dalam YouTube tu. Dan Dr. Shaila nanti mungkin akan dalam dia punya penerangan sebentar lagi. Dan 3 mungkin boleh masukkan sikit. Ada soalan preview, dia kata apa beza tantrum dan meltdown. Soalan kedua, mengapa anak-anak autism lebih mahir betul-betul bahasa Inggeris? Dia soalan ni memang soalan cepu emas dan saya pun sebagai ibu memang mengakulah memang benda tu struggle nak faham kenapa dia ni menangis tak berhenti-henti 3 jam. Kalau pernah duduk sekali tu, sebab dulu saya pernah duduk di Pahang, banyak travel ke Kelantan, Pahang dan sebagainya. Saya banyak travel dalam kereta. Jadi anak saya dia boleh ketawa sepanjang perjalanan. Maksudnya dia jarang menangis lah, dia sangat rapat. Tapi bila yang special yang kedua tu dia punya sensory dia tu agak kecil Jadi saya rasa macam ya Allah struggle-nya. Banyak kali lah saya duduk situ menangis. Kenapa saya kena dugaan macam ni. Saya tak bagi saya nak cakap kat sini sebenarnya benda tu is normal for you as parents untuk rasa benda-benda macam tu, okay? Own that feeling, own that emotion, sebab ni benda-benda yang raw, is raw emotion, so you tak boleh deny. Sebab bendanya emotion ni kalau you deny dia lagi regress, lagi akan menambahkan kemudaratan cakap Jadi kalau macam saya, how do I know between a meltdown tantrum tu dia ada sak. Jadi saya kalau saya kalau anak saya bertantrum biasanya saya tak pujuk, saya hanya duduk di situ. Saya akan tarik dia masuk dalam bilik. Ini cara saya lah. Masuk dalam bilik dan saya akan tunggu dia sampailah dia selesai. Kalau 3 jam masih tunggu. Kena sabar, kata banyak sangat sabar. Sebab you tak boleh pujuk. Bila pujuk dia akan lagi ni. Tapi macam you have to make them come to their own senses. Try to macam cakap sikit-sikit. You need to talk properly to me. You have to tell me why you upset. If you don't tell me, mama tak boleh tolong. Okay, I cannot help you. So dia akan nangis kan. Itu tantrum. Lepas tu kalau dia meltdown tu sebab masalah sensory in my opinion lah. Nanti mungkin Dr. Shai boleh add lah dalam you punya answering nanti. For me macam meltdown tu lebih kepada masalah sensory. Okay, sebab anak saya dia ada beberapa differences yang sulung tu ada masalah komunikasi. Nombor 2 tu hyperactivity. Memang tak duduk diam. Saya tak pernah pergi supermarket atau kedai makan. Kalau makan tempat setapau ataupun seorang pergi makan kena tunggu dalam kereta. Macam tu sekali anak saya pernah hilang. Panjanglah cerita dia. Tapi bila dia meltdown ni lebih kepada sensory. Terlampau panas, terlampau bising, jadi saya belajar yang sebenarnya bila dia tak selesa, kadang-kadang anak saya nombor 2 ni dia tak boleh mandi pun. Tak boleh basahkan kepala, dia punya rambut tu macam antena tau, macam sampai sekarang kalau dia shampoo pun sikit-sikit je, lama betul dia mandi. Sebab dia rasa ada masalah tu. So bila mereka ni kecil, mereka tak boleh nak proses emosi tu dengan betul. Jadi that creates meltdown lah. So mungkin nanti Dr. Shai boleh ulaskan. Mengapa anak-anak autism lebih mahir betul-betul bahasa Inggeris? Okay. Pengalaman saya pun macam tu. Saya tidak betul-betul bahasa Inggeris sepenuh masa di rumah, tapi mungkin sebab anak-anak ni lah zaman digital masa tu dia dah start tengok YouTube, dia rajin tengok kartun. Jadi yang sulung tu dia bercakap dalam American accent yang nombor 2 tu ada British accent sebab dia tengok kartun yang berlainan. Nombor 3 tu ada speech delay, jadi dia punya percakapan tu agak kurang jelas situ. Tapi sekarang dah boleh bercakap a bit tak terang lah, mungkin masalah technical mechanical dekat sini. Jadi
dia itu dari segi saintifik saya tak dapat nak jawab lah. Saya serahkan kepada Dr. Syai lah untuk jawab. Tapi memang sebenarnya bukan bahasa Inggeris je. Dia ada juga kes-kes sahabat-sahabat saya, anak dia lahir tiba-tiba cakap Mandarin. Tak ada seorang pun dalam family tu cakap Mandarin. Kan? Ada tu cakap Jerman kan. Jibril lepas tu bila jumpa memang betul. Dia bercakap dalam bahasa asing. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang Allah bagilah dekat anak-anak ni. Ya. Jadi yang saya katakan di sini, bila macam saya, bila lepas saja saya buat penerimaan proses untuk mengurus anak tu lebih sebenarnya. Jadi macam Cik Azman kata tadi, terapi kat rumah sangat penting. Jangan hantar untuk rely kepada guru-guru di pusat, katalah learning difficulty center ke. Kan ibu bapa kena buat terapi tu di rumah. Saya pernah buat terapi Lamberger. Okay, kalau Dr. Syam kita tahulah terapi Lamberger ni apa. Dia macam berus kain buat pada latex. Saya terpaksa berus anak saya setiap 10 minit. Selama 4 bulan. Agak memenatkan, tapi dia kena rajin. Dia kena sabar. Jadi anak saya lepas dia masuk umur rasanya 10 tahun, simptom-simptom tu berkurangan. Berkurangan. Jadi yang paling penting itu buat terapi di rumah, kena ajar anak be independent dan tahu macam mana nak urus diri. Itu saya sangat setuju dengan pendapat Cik Azman. Okey, jadi kita akan beralih kepada soalan nombor 3, iaitu kepada Dr. Syai. Dr. Syai, boleh Dr. Syai kongsikan dengan penonton apakah kesan kegagalan ibu bapa terhadap penerimaan, acceptance tadi terhadap keadaan anak mereka yang berkeperluan khas. Bagaimana ibu bapa, ahli keluarga dan pendidik boleh bantu antara satu sama lain untuk menangani dugaan dan cabaran berkeperluan khas dengan lebih baik. Ya, okey, jadi silakan. Soalan tentang bahasa Inggeris ya. Okey, tentang meltdown dan tantrum saya rasa Puan Lily dah jawab. Betul lah, tepat lah tu. Tantrum ada purpose, meltdown ini lebih kepada masalah sensori. Okey, when it comes to bahasa Inggeris ni sebenarnya kita tak ada apa-apa research, apa-apa yang evidence based yang mengatakan bahawa kenapa anak-anak autism ni lebih fasih dalam BI dan sebagainya. But then sebelum tu kita lihat tentang seorang teoris ni. Saya rasa pendidik awal kanak-kanak memang familiar dengan teoris ni. Nama dia Noam Chomsky. Okey, dia kata memang manusia ni, kita ni manusia, children lah, semualah adult bila kita lahir je, memang kita ada something called LAD, language acquisition device. Maksudnya kita ada we have, it is innate in us di mana semua grammatical structure, bahasa-bahasa apa saja pun memang otak kita ni boleh absorb lah, if I were to explain it in a layman language. That's why kita boleh nampak seorang itu boleh bertutur 3 bahasa, 4 bahasa, 5 bahasa, 6 bahasa dan sebagainya. Okey, kita pernah dengar, even di negara kita pun kita pernah dengar seorang boleh bertutur lebih daripada satu bahasa. Jadi bila kita bandingkan ini kepada anak-anak keperluan khas, usually language deficiency ni, language delay ni banyak kepada lebih kepada anak-anak yang ada masalah autism, ADD dan ADHD. Jadi salah satu simptom awal yang kita nampak pada mereka adalah language delay, communication delay, speech delay. Jadi doktor akan syorkan, okey, bawa anak pergi ke speech therapy. Bila kita bawa anak pergi ke speech therapy, speech therapist or language pathologist selalu akan bagi nasihat, gunakan satu bahasa. Dahlah anak lewat dari segi pertuturan dan bahasa, acquisition, comprehension of the language, janganlah kita gunakan lebih daripada satu bahasa. Jadi kebanyakan masa terapis akan syorkan satu language, and usually that language is English language. Jadi itu could be one reason why
children, kenapa anak-anak lebih fasih bercakap, and anak-anak autisma ni khususnya ya, kalau dia dah selesa dan comfortable dengan satu language, maka language itu dia akan bawa lah pergi ke mana-mana, dan language itu jugalah dia nak guna walaupun dia faham bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Mandarin pun, tapi dia refuse to guna. Saya dah biasa dengan language ni, I dah comfortable dengan language tu, language BI saja saya akan guna. So I could see that could be one reason lah kenapa kebanyakan anak-anak autism, usually lah, yang ini kita nampak lebih kepada anak-anak autism, bukan keperluan lain. Okay, anak-anak yang ada speech delay, language delay, kenapa dia lebih familiar, lebih selesa dengan bahasa Inggeris. Okay, I hope I answered that question. Now going back to the second question that the question from Puan Lily, bagaimana sebagai seorang pendidik kita menangani ibu bapa yang tidak dapat menerima keadaan anak. Okey, penerimaan ini Encik Azman dah cakap banyak tadi. Okey, dari perspektif seorang parent, dia dah banyak cakap. Okey, penerimaan ini it comes in waves. Tak boleh terima satu hari overnight. We cannot expect parents to terima kondisi anak tu. So di sini ya, saya selalu menggunakan satu term yang dipanggil FCS. Maksudnya fix my child syndrome. Okay, mungkin ibu bapa atau tuan-tuan di sana belum lagi tahu apa tu fix my child syndrome. Term ni saya sendiri bagilah. Okay, selepas saya lihat beberapa, selepas saya encounter pelbagai jenis ibu bapa, pelbagai situasi dan sebagainya, I came up with this term. So what is that term? Okay, yang boleh juga dikatakan sebagai one type of denial. Fix my child syndrome is one type of denial, di mana satu sindrom yang biasa kita lihat di kalangan ibu bapa. Okey, kita faham ibu bapa ini terganggu bila menerima diagnosis, berita diagnosis anak-anak. Memang ibu bapa ini terganggu mentally, physically, emotionally, in all ways. Holistically, ibu bapa terganggu dengan berita itu. Dan the moment they receive the diagnosis, cepat mereka akan ingat apa ubat saya nak cari. Okay? Mana ubat? Apa ubatnya? Okay? So, dia akan rasa, okay, orang ini, orang A cakap terapi ni, orang B cakap terapi tu, orang C cakap terapi tu. So, dia akan buat apa? Dia akan hantar anak kepada semua, shop around. I would use the word shopping for therapy. Okay, ibu bapa will go shopping for therapy. Just like us, we go to the shopping complex to shop for things, right? Ibu bapa akan mula to go for shopping for therapy. Apa saja orang suggest, dia akan hantar anak itu dengan mindset, kalau saya hantar anak saya ke tempat-tempat ini, anak saya akan cure. Okay, anak saya akan pulih. Okay, ini bukan penyakit. Kalau penyakit, ada penawar. Penawarnya ubat. Kita sakit kepala, makan Panadol, okey dah. Kita demam, makan paracetamol, okey dah. Okay, right. Untuk elak COVID, pakai vaksin, okey dah. Tapi ini bukan penyakit. Ini adalah satu kondisi. Okay, this is a condition. Untuk condition, ada penawarnya. Penawarnya bukan ubat. Penawarnya adalah intervensi. Apa jenis intervensi itu? Intervensi bersasar. Okay, intervensi, targeted intervention. Bukan kita shop around for intervensi. Pakai antar saja. And then kita complain, anak saya tak dapat. Saya dah belanja banyak. Saya dah keluarkan beribu-ribu duit. Tapi I don't see any progress in my child. Now, kita faham sebagai pendidik, okay, bila ibu bapa komplain, ibu bapa luahkan semua ni kepada kami faham yang benda tu bukan mudah untuk hadam dan terima. So, dia boleh berbagi pelbagai jenis feeling. Parents will become panic, takut, fear, macam mana anak saya, okay, future dia macam mana, dan it will lead them to kesedihan yang amat teramat, sangat teramat lah. And kita kena faham, perasaan-perasaan itu bukan mainan, but it is very real and it is very genuine. Tapi kan, saya selalu bagi nasihat lah kepada ibu bapa. Saya faham, tapi sampai bila kita nak bersedih on something yang bukan di bawah kawalan kita. Yang ini bukan di bawah kawalan kita. Maksudnya, ini bukan penyakit. Ini adalah satu condition. Jadi, kita kena beralih lah. Selepas kita dah bersedih tu, kita kena kuatkan semangat, kita kena kuatkan diri, pergi kepada fasa penerimaan seperti yang Encik Azman bagi tahu tadi. So, fasa penerimaan ini takkan berlaku overnight. Dia berperingkat-peringkat, in stages. So, I always advise parents, take one at a time.
Okay, it is not a one-day journey. It is a long journey and you have to sail through it. So untuk itu, take one at a time, celebrate every progress that your child make, even though progress itu sekecil ini. Even though kecil saja progress itu. Jangan bandingkan anak dengan satu lagi anak tipikal. Tapi bandingkan anak di mana dia dulu dan di mana dia sekarang. And then fill your own cup. Okay? Isi diri kita dengan apa saja kekuatan mental. Find for courses, find apa saja. You know, you have to compose yourself. Sebagai ibu bapa, you have to compose yourself. Bila diri kita stable, baru kita akan nampak jalan yang luas di depan mata kita. Bila kita sentiasa fikirkan apa yang anak saya tak boleh, saya dah hantar macam-macam terapi, saya dah buat itu, saya dah buat ini. Tapi kenapa anak saya tak progress? Itu salah. Kita kena tanya, dah hantar bermacam-macam terapi, apa contribution kita sebagai ibu bapa? Berapa jam kita spend di rumah? Apa yang kita belajar daripada sesi-sesi terapi itu? Adakah kita apply sesi-sesi terapi itu dengan anak kita di rumah? Dia ada banyak faktor. Okay, and then sebagai seorang pendidik, kita juga main peranan. This is for the teachers. Our duty is not just to educate the students, but our duty is also to advocate for our students. Kita juga kena main peranan sebagai satu society, sebagai masyarakat. Walaupun kita tak ada anak keperluan khas, tak apa. Tak salah untuk kita sebagai seorang pendidik untuk advocate untuk anak-anak murid kita ni. Selain ibu bapa, guru-guru juga tahu apa keperluan anak-anak ni. Jadi tak salah kita memberi kesedaran kepada masyarakat apa keperluan anak ni. Mungkin kalau masyarakat dengar daripada ibu bapa, sometimes they might feel that they are the parents. So they become over emotional. But when they listen from the perspective of an educator, masyarakat akan ada pandangan yang berbeza. You see, cara perspektif yang berbeza. Jadi itu satu. Bukan saja kita memberitahu masyarakat apa keperluan anak-anak ni, kita juga perlu memainkan peranan untuk memberitahu masyarakat apa situasi yang keluarga ini hadapi. Okay, so kita perlu bagi tahu masyarakat apa yang keluarga ini harungi hari ke hari. Every day, what are they going through, and their life is not as same as the ones who are having typical family life. So buat masa ini saya akuilah, okay, I admit that masyarakat kita dah ada banyak kesedaran tentang keperluan khas, tapi dari segi penerimaan sebagai masyarakat, saya rasa kita masih lagi di peringkat yang sangat-sangat awal, and kita kena pecut. Okay, kita tak boleh lagi nak tunggu-tunggu, kita kena pecut. Kita di negara membangun, okay, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, memang kita agak belakang lah. So kita kena pecut, we cannot waste time anymore. So educating children with special needs is not just the responsibility of the family, but it is the responsibility of every citizens of the country. Okay, thank you. Dr. Syai atas penerangan yang sangat mantap, okay, dan I think very comprehensive. You have covered it all, termasuk dengan menjawab soalan yang diutarakan oleh penonton-penonton kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak tanya kepada Encik Azman. Saya nak lompat sikit, okay, mungkin Encik Azman. Jadi sebagai seorang bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas, boleh tak Cik Azman kongsikan apakah perkara-perkara sebagai perkara yang ibu bapa perlu titik beratkan berkaitan dengan penjagaan anak-anak berkeperluan khas, dan apakah strategi anda sebagai seorang bapa, okay, untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kesedaran dan mencari kumpulan sokongan bagi membantu anda mengharungi journey as parents. Okay, silakan. Saya harap saya boleh cakap lebih panjang daripada Dr. Syai. Okay, tak apa. Apakah perkara-perkara yang kita perlu titik beratkan berkaitan dengan penjagaan anak-anak keperluan khas? Okey, saya nak tukar ni, bukan penjagaan. Bagaimana menitik beratkan berkaitan dengan mendidik anak-anak keperluan khas. Didik tu penting. Jaga tu nombor 2. Okay, sorry saya kena tukar tu. Mendidik. Alright.
saya nak cerita daripada mula dulu. Dulu kami guna PACS. Okay, dulu kami guna PACS, Picture Exchange Communication System. Okay, untuk anak yang didiagnose autism. Okay, dan kalau terapis kata guna PACS, gunalah PACS. Carilah ilmu tentang PACS, Picture Exchange Communication System. Ramai parents sekarang confused dengan PACS. PACS tu mereka ingat tu gambar saja. Okey, memang ia menggunakan gambar tetapi ia ada cara, dia ada 6 fasa, ada 6 langkah. Okey, so 6 langkah tu kita patut ikut supaya anak boleh berkomunikasi dengan kita. Bukan bercakap, jangan confuse komunikasi dengan bercakap. Okey, PACS ni berkomunikasi dengan kita supaya anak kita bila dia komunikasi dengan kita, dia menggunakan gambar. Okey, kalau dia nak sesuatu, dia ambil gambar tu, contohnya gambar susu, dia ambil gambar tu dan bagi pada kita dan kita bagi dia susu. Itulah PACS. Tapi dia tak boleh bercakap, dia guna gambar. And anak autism ni kebiasaannya adalah visual learner. And that is why ramai anak-anak kita ni gila handphone, gila gadget. Sebab mereka suka dengan benda-benda image. Okay, image. Okay, image. Okay, sebab tu mereka gila handphone, gila TV. Dan sampai sekarang saya tak faham kenapa parents stopkan gadget, stopkan TV untuk anak mereka. Sedangkan kita dalam zaman teknologi media, teknologi digital. Okay, saya tak kata parents tu jangan buat macam tu, jangan macam tu. Tapi cuba fikir, we live in the teknologi yang ada TV, ada handphone. So bagi anak handphone boleh, tak mengapa, tapi kena ada limit. Okey, kena ada limit. Balik pada PACS tu tadi, kami buat PACS, Arif buat PACS, alhamdulillah dia pass, dia boleh buat, okey, dan akhirnya dia boleh berkata I want susu. Itu sahaja. Tapi tak mencukupi. Okey, jangan salah faham. PACS tu bukan untuk melatih anak bercakap, tapi melatih anak kita berkomunikasi secara fungsional, okey, fungsional. Dan daripada PACS tu juga tantrum anak berkurang. Okey, pasal tantrum dengan meltdown tu saya tak perlu jelaskan, tapi guna PACS ni insya-Allah kalau guna betul-betul anak akan kurang tantrum kalau guna PACS. Sebab PACS ni kita kena faham apa tantrum ni kita kena faham. Biasanya anak kita tantrum sebab dia tak boleh luah perasaan. Dia tak boleh cakap apa dia nak. Jadi dia tantrum macam mana? Dia goling badan dia lah, dia menangis lah, dia tumbuk kita lah, dia pukul kita lah. Dia bercakap lah tu, dia pukul tu, dia bercakap lah tu. Tapi cakap tu pukul, dia guna fizikal dia untuk bercakap. Tapi tak boleh guna mulut. So kita kena anggap anak kita bukan tak boleh cakap. Cuma dia belum ready nak bercakap. Okay, you have to deal with that. Dia belum ready bercakap sebab dia rasa bercakap tu tak penting bagi dia. Okay, kita anggap dia malas bercakap, itu saja. Sebab tu kita guna PACS. So alhamdulillah PACS tu lepas guna PACS saya tak puas hati. So saya nak bagi tahu parents ni sebenarnya kita ni kena self learn. Belajar sendiri. Kita jangan tunggu terapi. Okay, hari ni pergi terapi. Lepas 1 jam balik rumah tak buat apa-apa. That is not the way. Hantar anak ke PPKI, hantar anak ke sini, ke sana, EIP, bayar 1,000 lebih, 2,000 lebih sebulan, balik rumah tak buat apa-apa. Trust me, anak tak akan progress. Kalau progress pun pesani je. Kita nak kejayaan anak kita supaya dia walaupun kecil ni, sebesar Sarah. Okey, tapi kita nak anak kita progress macam ni. Dia bukan macam ni. Kita nak macam ni. So kita kena latih anak kita di rumah. So sebab tu self learn tu sangat penting. Macam mana self learn ni? Sebab tu saya selalu bagi tahu parents kena latih anak. Ini wajib, ini protokol. Okay. Ini mandatory. Nak anak progress ni sebenarnya kita kena latih anak setiap hari. Bagaimana nak melatih anak setiap hari? You yourself decide what time to teach. Sebab tu rutin tu penting. Okey, kita bekerja ada pukul berapa, kita bangun pukul berapa, kita makan pukul berapa, semua ada time. So melatih anak kita pun kena ada time. Melatih anak 10 minit cukup. Tak perlu setengah jam, tak perlu 1 jam. 10 to 15 minutes is enough. Percaya cakap saya kalau buat setiap hari dalam setahun berapa lama mesti ada progress. So the only way, this is mandatory. Kalau nak latih anak, nak anak progress kita mesti ada rutin. Kalau tak ada rutin,
anak takkan progress. Okay, so untuk PEX ni, bila dah buat PEX ni, jangan setengah jalan, buat sampai habis. Ramai parents buat setengah jalan, sebab apa? Cepat mengalah. Ramai parents ni cepat mengalah sebab apa? Marah. Ini saya nak cerita pasal emosi kita. Okay, so biasa, minta maaf saya cakap, ramai parents pukul anak. Okay, ramai parents pukul anak, tak kisahlah dia pukul macam ni ke, tarik telinga ke, pukul ni ke, ataupun menakut-nakutkan anak. So there are two kinds of abuse, physical abuse dan mental abuse. Okay, mental abuse ni paling memang tak bagus, physical abuse pun tak bagus. Kalau parents tu dah tak tahan, memang dia akan pukul. Lepas pukul dia akan rasa menyesal. Lepas beberapa 2-3 hari lepas tu pukul lagi. Saya cakap saya, once you hit, you will hit again. Once you pinch, you will pinch again. You can never stop. Why? Because parents ni, dia cepat putus asa dan dia fikir anak nak cepat pandai. Jangan paksa anak cepat pandai. Memanglah kita nak anak kita pandai, tapi jangan paksa dia pandai. Slow. Okay. So untuk mengelakkan kita marah, untuk mengelakkan kita pukul anak, kita mesti berdisiplin. Ajar anak setiap hari. This is what I've been telling to parents since 2016 until now. Ajar anak setiap hari. Kalau tak ajar anak setiap hari, tak latih anak setiap hari, awak akan sentiasa akan marah. Tu je. Kalau sebab kita as parents, kita sebagai as parents, kalau kita tak latih anak kita, contohnya kita latih sekali seminggu je ataupun 2 kali seminggu, saya cakap saya, you will not understand who your son is. If you teach, if you train anak setiap hari, you will understand him or her. Understand tu apa? Apa dia fikir? Okay? Ini saya belajar dekat psikologi masa saya ambil diploma tu. Child psychology, kita kena faham macam mana anak berfikir. Jangan kita fikir sendiri saja. Kita kena masuk dalam dunia mereka. Jangan ambil dia keluar daripada dunia dia, masuk ke dunia kita. Kita yang kena masuk dalam dunia mereka. Baru kita boleh ajar anak kita. So saya ambil contoh anak saya, Arif. Mula-mula saya tak faham dia sebab baru start nak ajar dia. Saya tak faham dia. Tak asyik marah. Kenapa dia ni? Saya asyik marah. Tapi saya punya drive nak melatih dia memang tinggi. Tapi saya marah. So bila saya marah-marah, dia pun ikut juga arahan. Tapi saya tak suka marah dia. Okay? Saya sendiri, saya sedar. Tapi saya kadang-kadang tak boleh nak handle emosi saya tu. So what I do is, saya balancekan. Puji. Ini tips ni. Puji anak. Walaupun dia buat salah, puji. Okay? Puji anak sebanyak mungkin. 1000 kali dalam sehari pun tak mengapa. Kita puji. Saya cakap lepas tu berapa lama kita marah juga, kita puji juga, kita marah juga, kita puji juga, kita tegas, kita puji. Percaya cakap saya, dia akan lebih rapat kepada kita. Bila dia rapat kepada kita, dia akan cuba bercakap dengan kita. Okay, so be a buddy, kawan kepada anak kita. Untuk pasal bercakap ni, okay, untuk term pasal bercakap ni, kalau nak anak kita bercakap ni, kita kena berborak dengan dia, kita kena sembang dengan dia, okay, sebab ramai parents bila dah tahu anak dia speech delay, apatah lagi non-verbal, mereka akan bercakap benda-benda yang penting saja. Contohnya, nak makan ke? Lapar ke? Nak tidur ke? Dah bangun, tidur. Benda lain dia tak cakap. Contohnya berborak ni macam mana? Saya dulu masa saya menyapu lantai pun saya cakap dengan Arif, saya I sweep floor. Benda-benda yang tak penting ni saya cakap dengan Arif. Okey? Sangat penting. Apa dia buat kita cakap. Dan tempat untuk melatih anak kita bercakap, berborak dengan anak kita paling bagus dalam kereta. Sebenarnya dalam kereta, sebab kita dengan dia. Kalau dia dalam rumah, dia pergi mana-mana kan. So bila dia pergi mana-mana, susahlah kita nak bercakap dengan mereka. Okay. Please, parents yang kata anak saya tak boleh bercakap, jangan kata tak boleh bercakap. Sebab dia lagi kecil. Kita tak tahu 10 tahun akan datang. Okay, so kita kena kata macam ni, anak aku boleh bercakap.
tapi aku kena train dia. Jangan harap magic, keajaiban berlaku. Okay. Dr. Syai tadi kata pergi sana, jumpa terapi sana, find the best. Saya memang find the best. Sebenarnya find the best tu, there is no best therapy. The best therapy is you, parents. Kan, tahu tak? I believe that Dr. Syai pun agree. The best therapist is us. Okay, then it saved me a lot of money actually, untuk anak saya. So bagi saya, untuk saya nak cerita sikit pasal BI. Kenapa anak kita boleh cakap BI? Puan Lily cakap tadi boleh cakap Mandarin ke apa? Itu rare, very rare. Okay, based on my observation, I'm not theorist. Sebenarnya apa anak kita suka dengar, dia akan cuba copy. Biasanya anak kita dah dedah dengan gadget ni, YouTube ke apa, semua English. Kebanyakan English, umur 3 tahun dah English. So dia terus adapt, English is the language. Cubalah kita duduk, dekat hutan, YouTube tu suara burung, boleh tak cakap English? Tak boleh. So dia dengar apa the first language. Dr. Syai tadi ada cakap, kalau nak bercakap dengan anak, make sure one language. Yes, I want to add up. I nak tambah sikit pasal tu. Kalau anak speech delay, please guna satu language rasmi. Language rasmi. Kalau bahasa Melayu lah. Kalau English lah. Kalau Mandarin lah. Kalau Tamil lah. Jangan bahasa Melayu, guna bahasa lain. Bahasa apa? Dialek. Bahasa Kelantan ke, Sarawak ke, Sabah ke, yang tak, macam air untuk PM. Air untuk Sarawak. So, berbeza. Guna proper language. Sama juga English, sama juga Tamil, Cantonese ke apa. Dan make sure bila dia masuk sekolah, dia dah guna bahasa tu. Jangan pula hari ni dia cakap 4-5 tahun dia guna BBM, dekat sekolah awak masuk dia sekolah English. Habislah. Bila dia masuk sekolah nanti dia tantrum. Oh, tak faham. Tak nak sekolah. Because of the language. Ramai parents guna, ada parents orang Kelantan, ada parents orang Terengganu, ada parents Kelantan, Terengganu, Johor, Perak. Jadi dialek, bermacam-macam dialek campur. Please avoid that. Boleh campur, tapi bila dia dah okey, bukan okey sangat, bukan dah macam normal, tapi kalau dia dah boleh bercakap, at least kita dah faham, dia dah faham, then kita boleh masuk sikit-sikit bahasa lain. Untuk permulaan jangan. Untuk PACS pula boleh guna bahasa Melayu, walaupun PACS ni caption, gambar dia ada caption English, boleh tukar kepada BM, boleh tukar kepada Cantonese, Mandarin, Arab, semua boleh. Itu tak menjadi masalah gambar tu. Yang menjadi masalah pada parents, cara nak apply. Cara nak apply. So saya nak tambah sikit pasal e-book saya tu. Saya dah buat 4 e-book. E-book tu tajuknya Dari Zero ke Hero, Dari Zero ke Hero 2. Maknanya ada 2. Nombor 3, di mana dan apakah kesilapan kita. 3. Nombor 4, cara menggunakan PACS. So 4 e-book tu dalam masa 5 tahun saya dah hasilkan 4 e-book tu. Dan juga video 4 teknik bercakap dengan anak. Dalam tajuk tu ada 6 video. Video yang kedua adalah toilet training, dan free diaper, dan juga cara melatih anak rasa malu. Ada 7 video. Dan juga voice record, cara melatih anak duduk diam. Ramai anak-anak tak boleh duduk diam masa masuk sekolah. 7 tahun, 8 tahun masih tak boleh duduk diam. Boleh duduk diam 10 minit saja, lepas tu pergi tempat lain. So voice record tu selama 1 jam. So kalau berminat boleh kontak saya, WhatsApp saya 019-893-3163. So saya nak bagi pesanan, nasihat. Nasihat. Saya tahu ramai parents selalu fikir ni. Biasanya mak. Mak. Apa akan jadi pada anak aku kalau aku dah mati?
mesti ada menangis. Saya percaya Syai mesti ada menangis. Dr. Syai pernah menangis ataupun sedih. Puan Lilis pun pernah bersedih, pernah menangis. Okey, biasanya ni mak-mak, bapak-bapak ni ada juga fikir macam saya, ada terfikir tapi saya tak menangis lah ataupun mengeluarkan air mata. Tapi kebanyakan ramai mak-mak ni fikir macam ni. Okey, bertahun-tahun kan, takkan sehari dua mesti berfikir sebab anak ni tak boleh sembuh. Anak kita autism ni dia tak akan sembuh. Okey, dia tak akan menjadi normal. So, apa akan jadi pada anak aku bila aku dah mati, dah tak tiada lagi? Bolehkah dia kahwin? Boleh dah kerja? Bolehkah dia ada girlfriend, boyfriend? Bolehkah dia jaga suami aku nanti? Boleh. Boleh ke? Boleh ni. Bolehkah dia tengok orang? Macam tu lah. Please, jangan tanya soalan tu. Sebab soalan tu awak takkan ada jawapan. No way you can find the answer. Why? Because you're dead already. You're already dead. How can you know? But in dalam kita sebagai orang Islam, dalam Quran dah cakap, okay, and I believe in your religion also, Dr. Syed, rezeki kita, anak kita ni dah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita dah ditentukan. Setiap manusia rezeki ni dah ditentukan. Why not ask this question? Apa aku boleh buat untuk anak aku semasa aku masih hidup? That is the question you should ask. Bila you dah ada soalan tu, mesti ada jawapan. Contohnya lah, anak aku tak boleh bercakap. Aku kena cari ilmu, orang yang tahu macam mana nak latih anak bercakap. Macam tu lah. Anak aku tak boleh toilet train, masih pakai diaper lagi. Aku cari orang yang ada ilmu, aku cari buku, cari Google ke apa untuk mencari jawapan. Macam tu lah. That is the way you should do. Okay? So, cari jawapan. Tanyalah soalan yang ada jawapan. So please avoid tanya soalan tu. Memang kita bersedih, tak ada salah kita mengenangkan nasib anak kita nanti. Don't worry about that. And I tell you, kalau kita melatih anak kita consistently, kita mesti konsisten, tak boleh stop, tak boleh setahun 2 tahun, mesti sampai hujung hayat, sampai kita sakit ke tak boleh gerak lagi. It has to be consistently. Kalau kita melatih anak kita secara consistently, walaupun perkembangan anak kita, progress dia tak apa yang kita harapkan, you will not regret. Kita sebagai parents ni tak nak regret. Itu saja. Kalau contohnya kita ada sakit lah, 3 bulan lagi nak mati, 6 bulan lagi mati, at least awak dah fikir, aku dah latih anak aku puas-puas dah. I've done my best. 6 months time, I'm going to die. Okay lah. Cuba you fikir, 6 months time, I'm going to die. I've done nothing for my son or daughter. Tak menyesal tu. Okay, so saya selalu bagi tahu parents supaya jangan menyesal. Okay, saya pernah menyesal, which is I was in denial before. Nasib baik saya menyesal masa umur anak saya 3 tahun 7 bulan. Kalau saya menyesal umur anak saya sekarang 10 tahun macam mana? There's no way. There's no turning back, you know. Okay. So be careful. Mindset kena tukar. Okay. So we cannot be alone here. That is why I agree 100% to join this talk because we are not alone. We cannot be alone. Some parents tend to be alone. To be menjauhkan diri daripada society autism ni. Kalau kita ada anak autism, join je. Join talk. Be friends with them. Dan percaya cakap saya, ever since I have anak autism ni, I have more friends. Okay, so because kita ni sekasut. Okay, we are all in the same shoes. Okay, itu saja. So, saya harap kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya sebenarnya. Itu je. Saya dah bagi nombor saya tadi. Kalau ada question boleh WhatsApp saya sebenarnya. Okay, thank you Puan Lily. Right, terima kasih Cik Azman atas penerangan yang panjang lebar tadi, tapi sangat padat penerangan tu. Jadi mungkin saya boleh tambah sikit lah sebagai seorang ibu daripada bapa dan juga ibu iaitu ini pengalaman saya berpendapat bahawa untuk nasihat saya untuk parents yang lainnya, it's okay to have hope. But you have to lower your expectation. Apa yang menyebabkan jadi perasaan marah, jadi perasaan kecewa, perasaan yang bermacam-macam yang tidak membantu anak tu, sebenarnya it comes from your unrealistic expectation. So selagi you ada the needs to compare with others ataupun you have that expectation in some sort of way,
you akan rasa kecewa lah. Itu yang jadi buat kerja orang panggil hangat-hangat teh ayam ya. So bila nak buat occupational therapy intervention kena konsisten ya, kena konsisten sebab it's actually teaching you a form of unconditional love. Sebab kalau macam you jaga anak dan you harapkan anak tu menjaga you, that is transactional, tu bukan unconditional love kita panggil. Jadi betul cakap Cik Azman tu. Itu sebagai saya rasa mana-mana ibu bapa yang ada anak berkeperluan khas akan berfikir macam apa akan jadi bila saya mati. Itu kerisauan yang paling utama. Tapi sebenarnya bila ada anak-anak begini, kita kena belajar berserah. Okey, berserah. Kita kena mencuba tanpa mengetahui apa hasil dia. Jadi kita kena berserah dengan perancangan Allah. Jadi kita still boleh usahakan untuk kebaikan anak-anak ya. Tapi lagi satu, anak-anak kita ni untuk kelebihan anak berkeperluan mereka ni ada satu habit tu ialah rutin. Dia akan buat benda yang sama berulang-ulang. Okay? Jadi nak set up disiplin tu sangat senang. Ini termasuk juga cara bercakap. Okay? Kalau macam dulu saya pernah tegur lah, saya tak berkenan dengan cara ada ahli keluarga bercakap ataupun suami bercakap dengan anak. Tapi lepas tu saya ubah. Okay? Saya panggil anak saya sayang. Sayang. Sometimes I follow sayang Daniel, so that kind of thing, you know. So bila saya panggil dengan panggilan macam tu, respon mereka pun lain ya. Jadi mereka pun jadi lebih gentle, lebih loving, that kind of thing ya. Jadi that's one way lah you nak dapatkan bonding tu dengan anak-anak ya. Jadi cara jawab dengan anak sangat penting. Okay, cara jawab dengan anak tu sangat penting sebab kita tak boleh nak expect mereka akan pulih ataupun sampai ke level kita. Memang tak tapi kita kena terima bahawa macam contoh anak saya yang Arman tu sebab dia spektrum 2, so agaklah kuatlah dia punya tu. Jadi dia tidak faham konsep kemudian. Okay, so macam contoh, okay nanti bila mama dah habis kerja, mama akan bawa Arman pergi kedai. Later, kemudian Jadi dia tak faham konsep kemudian tu, dia kena precise. Macam contoh, okay nanti mama habis kerja pukul 4, pukul 5 kita akan pergi kedai. Lepas tu sebab bila cakap kemudian, selang 5 minit dia akan tanya, kemudian tu sekarang ke? Kemudian tu sekarang ke? Sekarang kemudian? So bayangkan setiap 5 minit ditanya soalan macam tu. Sebab silapan tu sebenarnya bukan silap anak, silap kita lah sebagai ibu bapa, sebab cara kita menjawab tu tak betul Jadi kita kena reframe cara kita komunikasi dengan anak. Sangat penting Okey, jadi last soalan untuk Dr. Syai Dr. Syai, kita nak cepat-cepat habiskan. Masa pun dah tak cukup. Jadi Dr. Syai, memandangkan keadaan sekarang kita berada dalam keadaan pandemik di mana pembelajaran anak-anak berjalan dari rumah, especially PDPR terutama untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas ni, bagaimana caranya untuk ibu bapa terutama yang ada anak special needs ni menyokong pembelajaran anak-anak mereka di rumah? Silakan. Ya, silakan Doktor. Maksudnya bagaimana guru menyokong macam tu Puan Lily? Betul? Ya. Okey, betul lah masa mencemburui kita, so I have to be very quick. Okey, saya percaya guru-guru pendidikan khas di luar, walaupun daripada daripada swasta maupun kementerian, guru-guru daripada Kementerian Pendidikan, guru-guru PPKI, memang saya percaya memang sedang buat yang terbaik dengan menjalankan PDPR. Okey, dari pihak from Kementerian Pendidikan, cara kami menjalankan PDPR untuk anak-anak keperluan khas ni, kita menggunakan modul-modul. Okey, kita menggunakan modul-modul. Kita juga menjalankan pembelajaran berasaskan projek, maksudnya kita bagi projek, okey, kita bagi masa seminggu dan sebagainya, kita bimbing macam mana anak macam untuk anak buat projek tersebut di rumah. Okey. Thirdly, ada juga kita menjalankan, kita bagi video, kita buat PDPC ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk video dan kita masukkan link tersebut di WhatsApp. Dan highest sekali ada juga guru, jika ada jika ada facilities seperti itu, menggunakan Google Meet untuk menjalankan
pembelajaran. So ini adalah antara beberapa sokongan pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kementerian, guru-guru sekolah-sekolah kerajaan untuk anak-anak berkeperluan khas. Ini saya percaya guru-guru swasta pun buat lebih kurang macam ini jugalah. So pada masa yang sama kami percaya ya bukan mudah untuk ibu bapa cope up dengan PDPR ini. Okay, untuk itu selain 100% mengharapkan guru, ibu bapa kena jadi partner dengan guru. That means bila kita kata pembelajaran di rumah, this is a shared responsibility. Dulu anak datang ke sekolah, kita mengajar anak di sekolah. Tapi sekarang kita bagi bahan ibu bapa yang carry out pembelajaran di rumah. So guru memang bersedia untuk sokong, ibu bapa juga mesti come forward to be the partner, to be a partner in children's learning. Sebab kita tahu pandemik ini akan berlanjutan, kita tahu bila sekolah akan dibuka, kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. So memang dalam 1 tahun ini anak lebih banyak belajar di rumah. Jadi that is one thing. Parent teacher must be good partners. Okay, kalau guru kurang, mungkin belum mula lagi, parent mula. Kalau guru nampak parent belum mula lagi, guru mula. Okay, kita tak ada pilihan lain. We have to work on this basis, right? And then ibu bapa juga gunakan masa lockdown ini. Jika andai kata tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah, ada berkesempatan untuk bekerja di rumah, okay, arrange your time sebaik mungkin, gunakan peluang ini untuk bantu anak-anak dari segi tingkah laku, pengurusan dan sebagainya, khususnya jika anak-anak akan ke sekolah rendah, PPKI dan sebagainya pada tahun yang akan datang. Sebab kami, from sebagai guru PPKI adalah juga expectationnya. PPKI walaupun rendah maupun menengah, kita fokus kepada pembelajaran. Okay, bila anak tak settle toilet training, anak tak settle pengurusan diri, anak kena suap makan, especially sekolah rendah, di sini cikgu memang train anak untuk menulis, membaca dan sebagainya. Tapi bila tingkah laku tak settle, dia akan melambatkan proses pembelajaran. So gunakanlah masa lockdown ini untuk settlekan tingkah laku dan pengurusan diri anak-anak. Jangan antar anak darjah 1 dengan pakai pampers, tak boleh nak urus diri ke toilet dan sebagainya. Bukan sekolah tak terima, sekolah memang terima. Okay, kita memang terima, tapi nak fokus aspek akademik tu susah sedikit. Okay, sebab cikgu nak kena handle behavior, kena handle pengurusan diri dan sebagainya. Okay, that's one. And then parents kena remember every moment is a teachable moment. Okay, bila kita kata tak ada masa tu, kita tak perlu sebenarnya allocate 1 jam, 2 jam nak duduk table task. Table task itu saja bukan sesi pembelajaran. Lipat kain can be a teachable moment. Watching television together with a child can be a teachable moment. Mandikan anak boleh digunakan sebagai teachable moment. Masak di dapur, panggil anak turut serta can be a teachable moment. So cari peluang untuk mengajar anak walau apa saja situasi, dalam apa saja situasi dan juga mana-mana environment. Okay, now I'm going to give a little bit of resources, okay, on macam mana guru boleh sokong ibu bapa di rumah dan ibu bapa juga boleh gunakan resources ini untuk bantu anak di rumah ya. Okay, of course there's a lot of support groups. Pilih support group yang bersesuaian, yang memberi manfaat kepada tuan-puan. Okay, bila kita post sesuatu question, ada orang yang akan bagi solusi, bukan cakap meretik lah. Okay, that is one kind of support group that you can search for. Berlambak di luar tapi cari yang paling sesuai untuk diri anda sendiri dan keluarga anda. Secondly, selalu scroll Facebook. Okay, scroll untuk cari bahan pengajaran untuk anak, teknik pengajaran untuk anak. Ada banyak support group di Facebook yang berupa pedagogi on teaching methods. Banyak orang share resources berbentuk akademik untuk ajar anak di rumah. Okey, cari masuk dalam grup-grup yang bermanfaat seperti itu. Okay, supaya ibu bapa ada banyak idea untuk execute your own home-based program at home. You have to structure your own home-based program at home. Nak tahu apa itu home-based program? Memang saya tak dapat nak terang di sini. Cari dekat internet. Google up and look for what is home-based program. Okay, then there's one thing. Teach methodology. Okay, TEACCH. Methodology. Pembelajaran berstruktur. Mudah ya, jangan rasa takut dengar term-term ni ya. Term-term ini very user friendly. Teach methodology ini 100% on parents
involvement. Kita kena buat bahan-bahan dia pun sangat mudah. Okay, in a very simple layman language, apa tu teach methodology? Mengajar satu kemahiran secara berperingkat bermula daripada susah ke senang. Itu saja. Simple. Nak ajar toilet training, guna teach methodology. Nak ajar anak membaca, guna teach methodology. Nak ajar anak kenal huruf-huruf semua, guna teach methodology. Semua bahan-bahan dah ada. Go and Google up. TEACCH. Teach methodology. Okey, mengambil kira keperluan ini. Ramai ibu bapa kata, okey cikgu, saya tak tahu macam mana ajar anak saya tak tahu apa nak ajar anak saya tak tahu apa bahan nak guna dan sebagainya. So mengambil kira, saya ni bukan guru, you know, all this kind of difficulties that the parents are having. So mengambil kira keperluan ini. Last year kita total lockdown masa March tu kan. Maka saya pun tak pandai digital ni. COVID ni bagi saya banyak experience in digital matters. Saya pun tubuhkanlah, saya develop satu YouTube channel yang saya panggil Dr. Shai's Teaching Ideas. YouTube channel tu ada lebih 40 konten, lebih 40 video di mana saya buat video tentang teaching aids yang kita boleh buat sendiri kat rumah guna barang-barang yang ada di rumah. Lepas tu macam mana nak kita guna teaching aid itu untuk ajar anak kita di rumah. Okey, ini adalah untuk anak-anak yang umur dia kurang daripada 12 tahun. Kita tak boleh lupakan anak-anak kita yang berada di peringkat sekolah menengah, remaja. Macam mana kita nak support anak-anak ni di rumah? Cadangan saya, ibu bapa anak-anak kita yang dah berada di sekolah menengah, PPKI sekolah menengah atau mana-mana homeschooling ke apa-apa, cuba fikirkan aktiviti-aktiviti yang berupa keusahawanan, entrepreneurship. Cuba try to encourage them untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti berupa entrepreneurship untuk melahirkan mindset entrepreneurship untuk menjadikan mereka sebagai homepreneurs, especially jika tuan-puan ada anak yang berkefungsian rendah di mana dia berkemungkinan besar tak dapat nak kerja di mana-mana tempat. Okey, banyak aktiviti. Tanam tauge. Ajar dia macam mana nak tanam tauge, boleh jadi homepreneur. Okey, buat sabun, guna Shopee, Lazada, macam-macam digital platform marketing, digital marketing facilities yang kita ada. Ajar dia macam mana market, bakery. Semua ini tak perlu pergi kursus pun. Tekan saja YouTube, tekan saja Google, dah boleh dapat. Even in my YouTube channel, I have also have contents for children who are older, who are in the teenagers based yang berkaitan dengan entrepreneurship. So saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya untuk soalan yang ditanya oleh Puan Lily tadi. Terima kasih. Soalan yang terakhir tadi ya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Cik Azman kerana telah sudi meluangkan masa selama 1.5 jam, kita kata sejam tapi sebab popularnya soalan-soalan yang diutarakan oleh penonton-penonton kita, jadi mungkinlah kalau ada rezeki kita akan ada kesinambungan lagi daripada episod kali ini ya. Jadi saya nak memberi sedikit penutup lah ya sebelum kita mengakhiri kasih talk kita. Semua ibu bapa of course dia mengimpikan anak-anak yang sihat, yang walafiat ya, yang comel, bijak, soleh, yang boleh menghiburkan hati dan yang paling penting yang boleh kita harapkan menjaga ibu bapa apabila kita tua kelak. Tapi bila kita ada mempunyai anak-anak yang berkeperluan khas ni, kadang-kadang kita lupa dalam hidup di dunia yang fana ni ya, Allah beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Jadi ini termasuklah apabila kita dikurniakan dengan anak-anak berkeperluan khas ini, kita panggil mereka anak istimewa, anak-anak syurga, dengan harapan anak-anak ni boleh menjadi asbab tiket kita ke syurga lah ya. Jadi pengajaran hidup yang paling penting bila anda melalui pengalaman bersama anak-anak berkeperluan khas. Nombor 1, penerimaan dan keredaan diri anda adalah lebih utama dari penerimaan orang lain. Yang kedua, kasihankan diri sendiri dari harapkan belas kasihan orang lain. Jadi jangan play the victim mindset or the victim card. Nombor 3, you are a lot stronger than you know. Okay, a lot stronger than you know.
Nombor 4, kindness never fail. Okay, kindness never fail. Nombor 5, helping others breeds happiness. That's why enjoy every moment walaupun milestone tu kecil sahaja. Okay, jadi cari titik-titik bahagia tu bersama anak anda ya. Jadi nombor 6, setiap anak-anak yang walaupun berkeperluan khas, ada kelebihan mereka. Terima kelebihan mereka, cari kelebihan mereka ya. Jangan hanya fokus kepada kekurangan. Anak-anak ni mendengar, anak-anak ni faham, mereka boleh belajar, cuma mereka function differently, itu saja. Nombor 7, your circumstances, cakap dekat anak-anak dan cakap pada diri sendiri sebagai seorang sebagai ibu bapa, your circumstances does not determine your ability. Penting ya. Jadi akhir sekali kesabaran anda akan membuahkan hasil insya-Allah di dunia dan di akhirat. Jadi akhir sekali jangan putus asa, amalkan tips-tips yang kita kongsikan pada malam ini dan berusahalah untuk membantu anak-anak anda ya. Jadi anda adalah insan yang terpilih untuk membawa kebaikan dalam dunia ni walaupun terhadap anak sendiri. Ya. Jadi didiklah anak-anak istimewa anda sebaik mungkin dan ikhlaskan ikhtiar anda. Sentiasa berdoa, jangan putus doa, enjoy every moment. No matter how small, and embrace every sad and every good. Okay, semuanya terjadi adalah untuk kebaikan anda dan anak anda. Sekian, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.